Hai, Assalamualaikum. Okey, sebelum memulakan video, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Nozratul Zahira binti Zamri. Bilangan adik-beradik saya seramai 6 orang dan saya merupakan anak nombor 2. Saya berumur 20 tahun dan belajar di University College of Yayasan Pahang. Menduduki di SEM 5 dan mengambil kos Diploma Pendidikan Awal Kanak-Kanak. Saya dilahirkan di Kuantan iaitu Hospital Tengku Ampuan Afzan pada 6 April 2001 dan saya telah dibesarkan di Bandar Kuantan iaitu Kampung Pandan 2, Kuantan. Alam sekitar. Alam sekitar merupakan segala benda hidup dan bukan hidup yang wujud secara semula jadi di permukaan bumi atau sebahagian daripadanya. Alam sekitar juga boleh dipanggil sebagai flora dan fauna. Selain itu, unit lanskap yang berfungsi sebagai sistem semula jadi tanpa penglihatan manusia termasuk tumbuh-tumbuhan, haiwan, batu-bata dan sebagainya, serta fenomena semula jadi yang berlaku. Seterusnya, sumber sejagat semula jadi serta fenomena fizikal yang tidak mempunyai batasan tertentu seperti udara, air dan iklim, serta tenaga sinaran, cas elektrik dan kemagnetan yang tidak wujud hasil daripada aktiviti manusia. Ini merupakan kes pencemaran alam sekitar. Apakah yang dimaksudkan dengan pencemaran? Jom kita baca sama-sama. Jom kita kenali jenis-jenis pencemaran alam sekitar. Iaitu jenis-jenis pencemaran ialah pencemaran air, pencemaran udara, pencemaran bunyi dan pencemaran tanah. Pencemaran air berpunca daripada bahan buangan domestik dan organik iaitu perbuangan seperti sampah, minyak dan najis secara tidak terkawal serta sisa cecair kimia buangan dari kilang yang tidak dirawat dan mengandungi bahan toksik. Pencemaran udara. Pembakaran terbuka secara tidak terkawal di kawasan tapak pelupasan sampah, sisa pepejar di kawasan industri dan tapak pembinaan, sisa peladangan, sisa kebun serta pembakaran hutan simpan. Pencemaran bunyi berpunca daripada bunyi yang dikeluarkan dari kilang-kilang seperti jentera, mesin kilang serta pemprosesan dan pembuatan material boleh mengganggu ketenteraman masyarakat setempat yang berhampiran kilang tersebut. Pencemaran tanah, pembuangan sampah sarap dan tumbuhan yang tidak terkawal menarik perhatian serangga dan haiwan pembawa penyakit seperti lalat dan tikus. Punca pencemaran alam sekitar. Yang pertama, perkembangan penempatan jumlah penduduk semakin bertambah. Kesan urbanisasi yang berpindah secara besar-besaran ke kawasan bandar utama. Yang kedua, segala yang berlaku adalah berpunca dari sikap tidak bertanggungjawab yang kurang ada kesedaran untuk menjaga dan memelihara keadaan alam sekitar. Yang ketiga, sebarang usaha untuk menjaga, memelihara dan memelihara alam sekitar memerlukan modal bagi melakukan kempen kesedaran, kutipan sampah, penghapusan sampah dan banyak lagi. Semuanya memerlukan keuangan yang kukuh. Kesan-kesan pencemaran alam sekitar. Haiwan yang terancam dan terbunuh, penyusutan lapisan ozon, hujan asid, pemanasan global, kerosakan pada telinga. Selain itu, kesan pencemaran ialah jika sistem saliran tidak diselenggara dengan baik dan kutipan sampah tidak dilakukan secara berkala-kala, menyebabkan masalah banjir dan wabak yang memberi kesan kesihatan kepada masyarakat sekitar. Seterusnya, tindakan yang tidak bertanggungjawab oleh kalangan pemain industri membuang bahan toksik di kawasan sungai dan alam sekitar telah pencemaran udara dan pencemaran air.
Selain itu, kawasan sekitar yang tidak dibersihkan dan tidak dikawal bakal mengundang haiwan seperti tikus, lipas, nyamuk Aedes bagi menyebarkan wabak. Langkah-langkah mengatasi pencemaran alam sekitar. Langkah mengatasi pencemaran iaitu kerajaan boleh terus menggunakan akta sedia ada bagi mencegah masalah pencemaran daripada menjadi lebih teruk. Dengan akta sedia ada, diharapkan pihak berkuasa menguatkan akta yang ada dengan lebih baik. Yang kedua, kerajaan juga boleh melakukan pelbagai kempen yang berterusan daripada peringkat sekolah lagi, dan pemimpin yang ada mestilah rajin turun padang bagi memberi contoh yang terbaik kepada masyarakat melalui kempen kesedaran. Yang ketiga, penggunaan teknologi seperti mana yang dilakukan oleh kerajaan Jepun dalam menghapuskan lambakan sampah sarak secara berkesan tanpa memberi kesan sampingan melalui teknologi insinerator. Hubungan manusia dengan alam sekitar. Pengenalan. Alam sekitar adalah milik mutlak Allah yang dipinjamkan kepada manusia untuk kelangsungan hidup dan pembangunan tamadun. Kajian Al-Quran dan Sunnah menunjukkan bahawa alam sekitar dan ilmu yang berkaitan dengannya mempunyai peranan yang sangat penting kepada manusia. Konsep menjaga kebersihan. Konsep kebersihan dianjurkan oleh Islam bagi memastikan alam sekitar terurus dan terpelihara. Menjaga kebersihan adalah merupakan satu ibadah yang diwajibkan oleh manusia. Ini kerana kebersihan adalah kunci kepada kesempurnaan yang diterimanya ibadah. Konsep menjaga kesihatan. Kesihatan merupakan tanggungjawab utama yang diberikan penekanan untuk dijaga. Bagi memastikan alam sekitar yang sihat, ia perlu diurus dengan baik. Terdapat banyak juga di dalam Al-Quran dan hadis menjurus kepada penjagaan kesihatan seperti fizikal dan jiwa. Menjaga alam sekitar seperti menjaga agama. Sebagai seorang Muslim, kita perlu memahami bahawa segala usaha untuk memelihara dan membaik pulih alam sekitar sama seperti menjaga agama. Pembuatan merosakkan alam sekitar sama seperti menafikan sikap adil dan ihsan. Menjaga jiwa. Menjaga jiwa bermaksud perlindungan dan pemeliharaan terhadap psikologi manusia dan keselamatan. Kerosakan alam sekitar dan pencemaran yang mengurangkan sumber alam serta ketidakseimbangan alam akan membahayakan kehidupan manusia. Menjaga keturunan. Menjaga keturunan bermaksud menjaga kelangsungan generasi manusia akan datang. Penyelewengan dan kerosakan terhadap alam sekitar seperti meneroka, mengambil hasil bumi serta berlebihan dianggap sebagai mengancam kelangsungan hidup keturunan masa depan. Menjaga akal. Memelihara alam sekitar dalam erti yang lebih luas bermaksud menjaga manusia dengan seluruh unsur penciptaannya, jasmani, jiwa dan akal.
Menjaga harta benda. Harta bukan hanya wang ringgit, emas atau permata. Sebaliknya, harta juga merujuk kepada segala benda yang menjadi milik manusia. Begitu juga dengan bumi, pokok, tanaman, binatang, ternakan dan sebagainya. Ia adalah segala benda keperluan manusia. Jom kita lihat video ini.